Waalaikumsalam sejahtera. Anda sedang menonton Sukses SPM 2022 bersama saya Nisa K. Hari ini kita akan sama-sama membincangkan sebuah topik bagi mata pelajaran tanaman makanan. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, jom kita kenal siapa agaknya guru kita hari ini. Jom murid-murid kita ucapkan selamat datang kepada Cikgu Malati. Apa khabar Cikgu? Salam sejahtera. Saya Cikgu Malati Parkunan daripada SMK Tunku Putra Baling. Datang dari Baling Kedah dan hari ini selain daripada Cikgu Malati, kita juga dibantu oleh jurubahasa isyarat iaitu Cikgu Wan Nur Adli dari SMK Ibrahim Fikri, Kuala Nerus, Terengganu. Baiklah Cikgu, saya tahu hari ini kita nak membincangkan topik bagi mata pelajaran tanaman makanan. Tapi apa tajuk kita? Tajuk kita pada hari ini ialah keusahawanan. Baik. Ianya merupakan topik modul ke-8 tingkatan 5. Baik, keusahawanan yang kita akan bincangkan pada hari ini. Jadi, kita nak tahu siapa yang menyertai kita hari ini, Cikgu. Jom kita perkenalkan dan mempersilakan murid-murid kita. Selamat datang ke Sukses SPM 2022. Lambai-lambai sikit. Siapa yang ada dengan kita hari ini, Cikgu? Pelajar pertama, baik. Cik Wisud. Hai Wisud, selamat datang. Kedua, Fitriatul Najwa. Hai Najwa. Ketiga, Ainun. Ainun Natasha. Ainun Natasha, hai, selamat datang. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami hari ini. Dan murid-murid di rumah diharapkan semuanya sudah bersedia. Boleh kita mulakan, Cikgu? Boleh. Silakan, Cikgu. Okey, pada hari ini kita akan mula dengan bab keusahawanan. Okey, sebagai pengenalan, keusahawanan merupakan satu bidang yang mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi negara kerana ia dapat membantu menjana pendapatan, maka ianya menambahkan pendapatan lah. Okey, untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya, seseorang itu perlu membuat persediaan yang rapi agar dapat mengharungi rintangan dan cabaran yang akan datang. Jadi seorang usahawan tu dia perlu menanggung risiko, menghadapi risiko. Jadi dia kena sentiasa bersedia. Okey, dia juga perlu mempunyai ciri-ciri kepribadian. Seorang usahawan contohnya boleh berdikari, menghadapi risiko, kreatif, inovatif. Seorang usahawan juga perlu mengenal pasti agensi-agensi kerajaan yang boleh menyediakan pelbagai bantuan apabila mereka memerlukan supaya mereka tak mereka boleh kembangkan lagi perniagaan. Baik. Okey, jadi kita pada hari ini kita akan mula dengan maksud peniaga dan usahawan. Okey, jadi peniaga dan usahawan ni dia agak berbeza ya. Jadi kita perlu faham definisi dia. Peniaga ialah individu yang menjalankan aktiviti menjual dan membeli barangan atau perkhidmatan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan di sini ni dia maksudnya keuntungan jangka masa pendek. Manakala usahawan pula ialah individu yang menjalankan kegiatan membeli barang ataupun bahan daripada pengeluar secara pukal, secara banyak dan cuba untuk menghasilkan produk baru yang lebih bernilai, iaitu tambah nilai dan menjual semula untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan di sini pula maksudnya keuntungan jangka masa panjang serta memberi faedah kepada masyarakat dan negara. Okey, kita pergi kepada soalan contoh 1. Siapa yang boleh membantu cikgu untuk menjawab soalan ni? Soalannya, nyatakan definisi bagi usahawan. Dia dah angkat tangan. Silakan. Terima kasih. Ainun Natasha. Usahawan ialah individu yang menjalankan kegiatan membeli bahan atau barang daripada pengeluar. Mencuba menghasilkan produk baru yang lebih bernilai dan menjual semula untuk mendapatkan keuntungan serta memberi faedah kepada masyarakat dan negara. Kita semak cikgu. Betul.
Betul ya. Jadi di sini pelajar perlu mengenal pasti kata kekunci iaitu definisi dan perlu juga mengenal pasti berapa jumlah markah. Di sini ada 4. Maka mereka perlu bagi 4 ayat. Okey, usahawan ialah individu yang menjalankan kegiatan membeli bahan atau barang dari pengeluar, Baik. mencuba menghasilkan produk baru yang lebih bernilai dan menjual semula untuk mendapatkan keuntungan serta memberi faedah kepada masyarakat dan negara. Barulah dapat 4 markah penuh. Okey. Okey, ini adalah soalan contoh kedua. Siapa yang boleh membantu cikgu untuk menjawab soalan ni pula? Siapa nak cuba? Mungkin boleh bacakan dahulu soalan dan berikan jawapan. Fitriatul. Ya, Fitri, kamu boleh silakan menjawab. Tak dengar Fitriatul. Najwa boleh onkan mikrofon. Bacakan soalannya dan berikan jawapan anda. Sentiasa mencuba menghasilkan produk tambah nilai betul, membeli bahan atau barang secara bukan daripada pengeluar betul, mementingkan keuntungan jangka masa pendek salah, memberi manfaat kepada masyarakat betul. Okey, mari kita semak. Baik. Okey, di sini kata kekunci ialah definisi usahawan. Usahawan. Okey, jadi di sini apa yang kamu perlu buat ialah tandakan betul ataupun salah. Kalau kamu jawab tulis perkataan betul, maka jawapan tidak diterima juga. Okey, jadi mesti kena tulis tanda betul ataupun salah. Okey. Sekarang sentiasa mencuba menghasilkan produk tambah nilai iaitu yang lebih bernilai, betul. Baik. Membeli bahan atau barang secara pukal daripada pengeluar pun betul. Mementingkan keuntungan jangka masa pendek, salah. Kerana bagi usahawan ianya adalah jangka masa panjang. Dan memberi manfaat kepada masyarakat, betul. Betul. Okey, di sini 4 markah. Jadi Najwa dapat 4 markah. 4 markah, dapat menjawab keempat-empatnya dengan betul. Sekarang kita dah kenal pasti definisi peniaga dan usahawan dan murid-murid telah mencuba menjawab soalan-soalan contoh yang diberikan. Murid-murid di rumah, jangan ke mana-mana, kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini di Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Terima kasih anda sedang menonton Sukses SPM 2022 di Didik TV KPM bersama saya Nisa K dan Cikgu Malati bagi mata pelajaran tanaman makanan. Topik kita keusahawanan. Jadi jom kita nak teruskan perbincangan kita bersama murid-murid. Murid-murid di rumah diharapkan bersedia. Silakan Cikgu, kita mulakan. Ya, baiklah. Sekarang kita pergi kepada sumbangan usahawan bagi ekonomi negara. Baik. Jadi apabila seorang usahawan dia mengembangkan perusahaan dia, maka dia berupaya untuk mewujudkan peluang pekerjaan. Bila dia memberi pekerjaan, maka kadar pengangguran dan kemiskinan akan menurun dan seterusnya akan menurunkan gejala sosial. Okey, sumbangan kedua ialah beliau juga dapat meningkatkan pendapatan negara, seterusnya taraf hidup masyarakat juga meningkat. Ini akan mengundang tarikan minat daripada pelabur asing. Okey, apabila dia mengeluarkan produk, maka ianya akan mengurangkan kebergantungan negara pada barangan import. Tak payahlah kita nak beli barangan import. Baik. Bila menghasilkan produk tempatan sentanding dengan barangan import, maka ianya juga akan meningkatkan ekspor negara. Usahawan juga dapat memenuhi permintaan dan kehendak masyarakat apabila dia membuat produk yang bermutu. Baik. Lebih banyak penawaran kepada pengguna dan pengguna pun akan mendapat banyak pilihan produk. Okey, sekarang kita ke contoh soalan ketiga. Siapa yang boleh membantu cikgu untuk menjawab soalan ni? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Saya. Boleh, Okey, silakan. Syafiqah. Saya. Satu, memberi ruang pekerjaan. Ya, betul. Teruskan. Nombor 2, menambahkan pendapatan negara. Ya. Yang kedua, menurunkan kebergantungan negara pada barangan import. Betul.
Dan yang keempat, dapat memenuhi permintaan dan kehendak masyarakat. Ya, betul. Betul, Okey, mari kita keempat-empatnya. semak pula jawapan dia. Dia kata kekuncinya adalah sumbangan usahawan. Okey, ini adalah soalan jenis supply. Baik. Maka kita perlu tahu kehendak keperluan markahnya ialah 4, maka kita perlu bagi 4. Mewujudkan peluang pekerjaan, meningkatkan pendapatan negara, ketiga, mengurangkan kebergantungan negara pada barangan import. Baik. Keempat ialah memenuhi permintaan dan kehendak masyarakat. Memandangkan kehendak soalannya adalah 4 markah sahaja, jadi sekadar memberi 4 dah cukup. Kalau beri lebih daripada 4 tidak bermakna sebab tak akan dapat markah. Jadi tak perlulah nak bazir masa, bagi lebih banyak. Baik. Okey, sekarang kita ke set soalan keempat. Siapa yang boleh membantu kali ini? Siapa nak cuba soalan yang keempat? Visu nak cuba, silakan. Masih dalam sumbangan. Ya, Cik Visud. Satu, mewujudkan peluang pekerjaan yang banyak, betul. Okey. Betul. Dua, meningkatkan pelaburan dari luar negara, betul. Tiga, meningkatkan import negara, salah. Empat, menawaran melebihi permintaan, betul. Ya, betul. Mari kita semak. Baik. Bagi soalan keempat ni, kata kekunci ialah sumbangan usahawan. Okey? Yang mengembangkan ekonomi. Jadi apa yang kita perlu buat di sini ialah tandakan betul dan juga salah bagi yang tidak berkenaan. Okey, mesti tanda betul atau salah. Selain daripada tanda betul dan salah, markah jawapannya tidak diterima. Tidak diterima. Okey. Maknanya kalau saya eja BETUL Masih tak tak, dapat diterima. markah. Baik. Okey, jadi bagi mewujudkan peluang pekerjaan yang banyak, ya betul. Meningkatkan pelaburan dari luar negara juga betul. Meningkatkan import negara salah sebab sebenarnya ianya meningkatkan ekspor. Ekspor. Dia mengurangkan import. Okey, dan penawaran melebihi permintaan juga betul. Okey. Seterusnya kita tengok tentang bentuk bantuan kerajaan kepada usahawan. Okey, bentuk bantuan kerajaan ni ada banyak ya. Baik. Bimbingan dan latihan, kemudahan infrastruktur dan prasarana, kajian dan penyelidikan, pemasaran, bantuan kewangan, memberi galakan, program pembangunan dan hikmat nasihat. Baik. Okey, jadi kita tengok bimbingan dan latihan. Ini adalah beberapa contoh agensi kerajaan ya. Jadi untuk yang agensi kerajaan ni kita kena tahu logo dia. Logo dia, kita kena juga tahu nama penuh setiap agensi dan juga nama singkat. Okey, yang pertama tu adalah yang memberi bimbingan dan latihan Majlis Amanah Rakyat iaitu MARAH. Kedua, Pusat Daya Pengeluaran Negara NPC. Ketiga ialah Institut Kemahiran Belia Negara IKBN. Okey, yang mereka ni memberi bimbingan perniagaan, program motivasi, pengurusan perniagaan, pengurusan perakaunan dan simpan kira, latihan dan kemahiran dan juga pensijilan. Sebab memang ada kalanya kita ada kemahiran, tetapi kalau kita tiada sijil, maka kemahiran tu kita tak boleh nak Tidak diakui. Tidak diakui. Jadi kita yang nak dapat sijil ni semua kita boleh rujuk agensi kerajaan berkenaan ni. Okey, seterusnya kemudahan, bantuan kemudahan infrastruktur dan prasarana. Setiap negeri sebenarnya ada Perbadanan Kemajuan Negeri ya, ekonomi dia. Baik. Maka yang ini contohnya ialah macam PKNNS iaitu untuk Negeri Sembilan, PKNM untuk Negeri Melaka. Jadi mereka memberi kemudahan dari segi ruang niaga, sistem komunikasi, jalan raya dan juga pelabuhan. Okey, seterusnya bantuan kerajaan seperti kajian dan penyelidikan oleh SIRIM. Ini adalah logo SIRIM, nama penuhnya ialah Institut Piawaian dan Penyelidikan Perindustrian Malaysia. Mereka membantu meningkatkan kecakapan pencapaian teknologi pengeluaran, mengekalkan dan meningkatkan mutu produk. Ini lagi satu, MARDI, Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia. Jadi apa bantuan yang mereka bagi? Melaksanakan kajian dan penyelidikan terhadap produk pertanian, meningkatkan mutu keluaran produk pertanian, lepas tu menghasilkan baka baru untuk keperluan keusahawanan tani. Okey,
Bagi pemasaran pula, bentuk bantuannya oleh Fama, Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan. Bantuan yang mereka bagi ialah memasarkan produk agro makanan. Agro makanan ni adalah pertanian. Baik. Okey, memperkukuhkan bekalan melalui program ladang, kontrak, memperluaskan akses pasaran dan juga meningkatkan promosi pasaran tempatan dan ekspor. Bantuan kewangan pula, ini adalah salah satu agensi ya. Baik. Masih MARA, Majlis Amanah Rakyat. Mereka memberi sumbangan kewangan melalui skim pembiayaan. Yang bantuan seperti memberi galakan pula oleh MIDA, Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, dan juga masih lagi Perbadanan Kemajuan Negeri ya, ekonomi negeri. Okey, mereka memberi pemberian taraf perintis, perlindungan daripada persaingan luar negara dan galakan ekspor. Okey, bantuan seperti program pembangunan dan hikmat nasihat oleh Lembaga Pertubuhan Peladang Baik. dan juga Jabatan Pertanian. Mereka menyediakan program pembangunan usahawan, ladang dan memberi hikmat nasihat. Baik. Okey, sekarang kita ke soalan contoh kelima. Siapa yang boleh membantu untuk menjawab soalan ni? Ianya adalah berkaitan dengan bentuk bantuan kerajaan kepada Silakan. usahawan. Dia angkat tangan tadi cikgu. Silakan. Ya, siapa yang nak menjawab? Ainun. Silakan Ainun. Kajian nombor 1, kajian dan penyelidikan betul. Baik. Nombor 2, bantuan kewangan betul. Bimbingan dan latihan betul. Memberi bantuan kesihatan salah. Baik. Jaminan ganti rugi salah. Okey, betul. Okey, kita tengok sekarang. Sebahagian daripada penyataan dalam jadual 1 ni adalah bentuk bantuan kerajaan kepada usahawan. Okey, di sini kehendak soalan ialah tuliskan betul pada bantuan yang betul dan salah pada yang tidak berkaitan. Jadi yang tadi itu adalah tandakan. Yang ni Tanda. mesti tulis betul. Perkataan Kalau betul. sini tanda betul, maka tidak diterima. Kalau gunakan tanda, tidak ada markah. Tiada Kita kena markah. tulis perkataan betul, Betul. atau salah. Yes. Baik. Okey, jadi kajian dan penyelidikan betul, bantuan kewangan pun betul, bimbingan dan latihan juga betul, memberi bantuan kesihatan salah. Tiada yang memberi bagi bantuan kesihatannya. Baik. Jaminan ganti rugi juga adalah salah. Okey, seterusnya ialah soalan contoh ke-6. Siapa nak menjawab? Siapa nak mengenal pasti logo-logo yang ditunjukkan? Ya, logo-logo agensi kerajaan. Silakan. Siap, Fitriatul, ya boleh menjawab. Fitriatul, jangan lupa buka mikrofonnya. Murid-murid di rumah juga boleh terus sama menjawab soalan yang tertera di kaca televisyen anda. Silakan Fitriatul Najwa. Tidak dengar. Suaranya tidak kedengaran. Mungkin lupa nak offkan mikrofon. Murid-murid di rumah ada yang dah boleh jawab ke? Kita ada 5 logo agensi di sini. Ada rakan lain yang boleh bantu Najwa untuk menjawab soalan. Jadual 2 menunjukkan beberapa logo agensi kerajaan yang membantu usahawan. Nyatakan nama penuh agensi-agensi berkenaan pada ruang jawapan. Ada yang boleh bantu untuk menjawab soalan Ya, ke-6? Fitriatul. Boleh Fitriatul. Kita cuba. Logo IKBN, Institut Kemahiran Institut Kemahiran. Logo SKIM, Institut Perparian dan Penyelidikan Perindustrian Malaysia. Okey. Saya dapat dengar 2 jawapan daripada Najwa tadi. Okey, tak apalah. Kita tengok sama-sama kita tengok ya. Okey, kata kekunci di sini ialah tuliskan beberapa di sini adalah beberapa logo agensi kerajaan. Baik. Jadi kita kena tuliskan nama penuh agensi-agensi. Tadi saya dah bagi tahu ada nama singkatan, Baik. ada juga nama penuh. Okey, bagi yang pertama ni ialah Fama. Okey. Fama nama penuhnya ialah Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan. Yang kedua ialah simbol logo IKBN. IKBN, IKBN Institut Kemahiran Belia Negara. Yang ini yang Najwa dapat jawab tadi. Ya. Yang seterusnya ialah
MARA, Majlis Amanah Rakyat. Baik. Keempat, NPC, iaitu Pusat Daya Pengeluaran Negara. Kelima ialah SIRIM, iaitu Institut Piawaian dan Penyelidikan Perindustrian Malaysia. Okey, jadi jumlah markah bagi soalan ni juga ialah 5. Cikgu, apa akan terjadi kalau saya tulis singkatan saja, MARA ataupun IKBN saja? Okey, keperluan soalan ni ialah nama penuh. Nama penuh, maka perlu bagi nama penuh. Nama penuh. Sekiranya Kalau saya letakkan secara nama singkatan tidak diberi markah. Tidak diberi markah. Jadi murid-murid telah kerugian markah pula di situ. Jadi jangan lupa untuk mengingati dan mengenal pasti setiap logo-logo agensi kerajaan yang memberi bantuan kepada usahawan ini. Baiklah, murid-murid semua masih okey ya di dalam talian, dan murid-murid di rumah diharapkan masih lagi mengikuti dengan baik. Kita akan rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih murid-murid masih menonton Sukses SPM 2022 bersama saya Nisa K dan Cikgu Malati serta murid-murid dari SMK Tunku Putera Baling Kedah. Murid-murid di rumah, kembali ke hadapan televisyen masing-masing dan kita akan sambung perbincangan kita bagi mata pelajaran tanaman makanan, tajuk kita keusahawanan. Jom Cikgu, kita teruskan. Okey, terima kasih Nisa. Sekarang kita akan sambung semula dengan elemen pemasaran. Baik. Okey, elemen pemasaran ni ada 4, iaitu produk, harga, promosi dan agihan atau lokasi. Okey, yang pertama ialah produk. Produk ni ada 2, iaitu sama ada barang ataupun perkhidmatan. Jadi kalau barang, yang paling penting ialah mesti mempunyai reka bentuk yang menarik, saiz yang sesuai, mesti ada warna yang cantik. Kalau warna yang tak cantik ataupun tidak menarik, maka pelanggan tidak akan tertarik. Okey, jadi perlu ada jenama, senang disebut dan juga diingati. Perlu macam kita nak buat kerja lain pun nama tu mesti ada dalam Melekat dekat fikiran kita. Ya, betul. Jadi produk tu juga mesti kualiti dan bermutu. Pembungkusannya mudah dibawa, menarik, maklumat mesti lengkap dan juga mesti ada jaminan pengeluar mengenai penggunaan. Manakala perkhidmatan ni apa secara perkhidmatan yang diberikan mesti juga ada jenama, kualiti dan bermutu dan juga jaminan pengeluar mengenai perkhidmatan dan penggunaan. Baik. Okey, seterusnya elemen pemasaran yang kedua ialah harga. Kos pengeluaran. Kalau kos pengeluarannya tinggi, maka harganya akan menjadi tinggi. Persaingan pula, lebih banyak pesaing, maka harga akan menjadi rendah. Okey, juga ada undang-undang yang menentukan, yang mengawal kawalan harga, contohnya Akta Kawalan Harga 1946, dan jenis keluarannya bergantung. Jika permintaan tinggi terhadap produk tersebut, maka harga akan menjadi tinggi. Okey, seterusnya elemen pemasaran ketiga ialah agihan atau lokasi. Di sini ada 5 kategori, iaitu yang melibatkan pengeluar dan juga pengguna. Ini adalah jualan langsung iaitu produk contohnya produk tempahan khas, perkhidmatan menservis, perniagaan email ataupun produk permintaan tidak tetap. Ianya masuk dalam kategori pengeluar dan pengguna. Baik. Kalau dekat tengah-tengah tu dia melibatkan peruncit, maka ianya jatuh ke peringkat kategori kedua, pengeluar, peruncit, pengguna. Ianya adalah berkaitan dengan produk perkhidmatan langsung, produk tahan lama dengan permintaan yang tidak tetap. Baik. Yang ketiga pula, dia melibatkan seorang lagi, iaitu ejen dekat tengah-tengah, pengeluar, ejen, peruncit dan pengguna. Dia melibatkan jentera, mesin, baja, racun, perosak, semua tu. Baik. Yang keempat, pengeluar, pemborong, peruncit dan pengguna. Kat sini tambah pemborong ya. Okey, jadi pengeluar tu dia mengeluarkan secara pukal, pemborong dia pecah pukal tersebut dan peruncit pula jual dalam kuantiti yang kecil kepada pengguna, biasanya keperluan harian. Baik. Yang kelima ialah pengeluar, ejen, pemborong, peruncit dan pengguna, di mana pengeluar di sini biasanya tiada pengetahuan tentang pemasaran. Baik. Okey, seterusnya elemen keempat ialah promosi, di mana ianya adalah tentang kaedah promosi. Dia ada 4, iaitu publicity. Publicity ialah aktiviti tajaan dalam bentuk berita atau rencana melalui media massa. Media massa ni contohnya macam televisyen, radio, semua tu ya. Baik. Okey, jualan langsung pula, promosi secara terus. Promosi jualan pula, demonstrasi,
pemberian sampel percuma serentak dengan pengiklanan. Okey, keempat ialah pengiklanan, memperkenalkan produk melalui media massa seperti radio, televisyen dan juga surat khabar. Baik. Okey, sekarang kita ke soalan contoh ke-7. Siapa yang boleh membantu cikgu untuk menjawab soalan ni? Siapa nak cuba? Ianya berkenaan dengan ciri-ciri produk. Silakan. Ya, okey. Syafiqah. Syafiqah. Silakan Syafiqah. Tak dengar. Suaranya tidak kedengaran. Buka mic itu dulu. Soalan ke-7 berbunyi, sebahagian daripada penyataan berikut berkaitan dengan ciri-ciri produk yang memenuhi kehendak pengguna. Tandakan tanda betul pada ciri-ciri produk yang betul berkaitan dengan kehendak pengguna dan tanda pangkah pada yang tidak berkaitan pada ruang jawapan. Jadi Syafiqah, apakah jawapan-jawapan anda? Warna yang menarik betul. Betul? Pembungkusan mudah disimpan betul. Baik. Bentuk yang kurang menarik salah. Ya? Jaminan yang berhati kepada pengguna betul. Ya, betul? Kualiti yang memberi kepuasan kepada pengguna salah. Ya, betul. Terima kasih Syafiqah. Okey, sekarang kita tengok jawapannya. Baik. Kata kekuncinya ialah ciri-ciri produk. Okey, yang memenuhi kehendak pengguna. Okey, di sini kita kena tandakan betul pada ciri-ciri produk yang betul dan juga yang tanda salah pula pada yang tidak berkaitan. Ingat ya, mesti tanda bukan tuliskan betul. Ya. Okey, warna yang menarik betul, pembungkusan mudah disimpan pun betul. Reka bentuk yang kurang menarik itu salah, dia mesti menarik. Okey, jawapan dia. Okey, jaminan yang ditepati kepada pengguna betul. Kualiti yang tidak memberi kepuasan kepada pengguna salah. Okey, jadi di sini dia membawa 5 markah. Syafiqah dapat 5 markah ya. 5 markah. Tahniah Okey, Syafiqah. sekarang kita ke soalan contoh ke-8. Siapa yang nak tolong menjawab? Kita sama-sama baca soalannya. Okey, Cik Wisud. Silakan Okey, Wisud. silakan Cik Wisud. Kongsikan jawapan anda. Satu, mengambil kira perpintaan mengguna kos pengeluaran dan bersaingan. B, harga. Dua, harga menyampaikan maklumat dan memperolehi mengguna. D, promosi. Ya, Baik. betul? Tiga, ada strategik supaya pemasaran percaya. Dapat C, atihan dan Lokasi. Baik. Yang terakhir, Ya, yang terakhir? mempunyai jenama, kualiti, saiz dan beberapa perkara lain. Saya nak cuba boleh cikgu? Ya, boleh. Mungkin ini A, produk. Ya, betul. Wisud dah jawab Okey. ketiga-tiganya. Baik, kita semak cikgu. Kita semak ya. Bagi soalan ni kata kekunci ialah strategi pemasaran. Okey, dan di sini kamu kena padankan. Okey, padankan dengan menulis A, B, C dan D pada ruang jawapan. Bukannya tulis nama macam A tu produk, jangan tulis produk. Baik. Okey, jadi jawapan di sini bagi mengambil kira permintaan pengguna, kos pengeluar dan persaingan, jawapannya ialah B. Kaedah menyampaikan maklumat dan memperolehi pengguna, dia adalah D. Promosi. Harus strategi supaya pemasaran berjaya, jawapannya ialah C. Mempunyai jenama, kuantiti, saiz dan beberapa perkara lain, jawapannya ialah A. Okey, perlu ingat ya, kita kena tulis jawapan berdasarkan kepada kehendak arahan. Baik. Okey, seterusnya ialah contoh soalan ke-9 berkaitan dengan risiko dalam pertanian. Siapa nak membantu menjawab? Soalan ke-9, siapa nak cuba? Murid-murid di rumah pun Okey, boleh. Ainun Natasha. Silakan. Produk tidak mendapat Nombor 1, produk tidak mendapat sambutan, betul. Mengurangkan harga barang yang jualan, betul. Betul? Produk jualan elok dan tahan lama, salah. Ya. Tiada penipuan berlaku dalam perniagaan, salah.
Okey, terima kasih. Betul Ainun ya. Baik. Okey, jadi soalan ni kata kekuncinya ialah risiko dalam perniagaan. Yang mana risikonya tuliskan betul. Kita tengok tuliskan betul pada risiko yang betul dan salah pada yang tidak berkaitan pada ruang jawapan. Baik. Jumlah markahnya 4. Okey, jadi mesti tulis betul atau salah sahaja, bukan tanda betul atau salah. Baik. Okey, produk tidak mendapat sambutan. Jawapannya ialah betul. betul. Pengurangan harga barangan jualan, ianya adalah betul. Produk jualan elok dan tahan lama, ianya adalah salah. Baik. Okey, tiada penipuan berlaku dalam perniagaan, ianya adalah salah. Salah. Okey, jadi di sini 4 markah bagi Ainun. Baik. Kita teruskan. Okey, seterusnya ialah contoh soalan ke-10. Sekarang siapa pula nak membantu cikgu? Baik. Baca Siapa nak soalan. bantu menjawab soalan nombor 10? Ianya adalah berkaitan dengan kaedah promosi. Murid-murid di rumah juga boleh cuba menjawab. Okey. Fitriatul. Silakan Najwa. Silakan. Mikrofonnya Mikrofon dibuka. tidak berfungsi. Fitriatul. Okey. Silakan. Silakan. Dek, Tidak. mikrofon sila unmute ya. Mungkin terlupa. Teruja nak menjawab soalan. Dia tahu jawapannya. Silakan. Aktiviti perniagaan dalam bentuk berita melalui media masa di publicity, Ya. demonstrasi dan contoh percuma dilakukan serentak si promosi jualan. Betul. Memperkenalkan produk melalui media masa periklanan. Betul. Promosi produk secara terus Jawapannya B, cikgu. Jualan langsung. langsung. Ya, jualan Baik. langsung. Terima Okey. kasih Najwa. Okey, kita lihat kata kekunci bagi soalan ni ialah kaedah promosi. Okey, jadi padankan dengan menulis A, B, C dan D di ruang jawapan. Okey, jadi kita padankan aktiviti tajaan dalam bentuk berita melalui media masa ialah D, iaitu publicity. Baik. Demonstrasi dan sampel percuma dilakukan serentak, ianya adalah C, promosi jualan. Memperkenalkan produk melalui media masa, ianya adalah A, pengiklanan, dan akhir sekali promosi produk secara terus ialah jualan langsung. Jadi Fitriatul berjaya mendapat 4 markah di sini ya. 4 Okey, markah. seterusnya. Baiklah, murid-murid di rumah diharapkan soalan-soalan yang dikongsikan sebentar tadi juga dijawab bersama-sama di rumah. Memastikan bahawa anda juga memahami cara menjawab soalan-soalan contoh yang dikongsikan oleh Cikgu Malati. Kita nak berehat seketika, jangan ke mana-mana. Janji kembali selepas ini di Sukses SPM 2022. Didik TV KP. Anda sedang menonton Sukses SPM 2022 bagi mata pelajaran tanaman makanan. Kita akan teruskan perbincangan kita menjawab soalan-soalan contoh oleh Cikgu Malati. Jom Cikgu, kita teruskan. Ya. Kita kembali kepada soalan contoh 11. Baik. Okey, di sini siapa yang boleh membantu cikgu untuk menjawab berkenaan mengenai peranan agensi kerajaan dalam sektor pertanian? Baik, ada yang tahu jawapannya dan nak cuba? Ya, cikgu. Silakan. Ya, Syafiqah. Silakan Syafiqah. Di mara memberi bantuan kewangan. Yang pertama, ya. Baik. Kedua, Di Fama memasarkan produk agro makanan. ya betul. Ketiga, 3. Maldi meningkatkan mutu keluaran produk. Baik. ya betul. Keempat, 4. LKBN Ya. memberi bimbingan dan latihan. okey, bagi soalan ni, terima kasih Syafiqah. Baik. Bagi soalan ni, kata kekunci ialah peranan agensi kerajaan yang membantu sektor pertanian ya. Jadi kamu kena kenal pasti logo-logo dia. Padankan peranan berdasarkan kepada logo. Baik. Okey, yang pertama ialah logo MARA. Jadi apa fungsi MARA ialah memberi bantuan kewangan. Okey, seterusnya logo FAMA.
fungsi dia ialah memasarkan produk agro makanan. Yang ketiga ialah logo Mardi, fungsinya ialah meningkatkan mutu keluaran produk. Baik. Keempat ialah logo IKBN, iaitu memberi bimbingan dan juga latihan. Baik. Okey, jadi kita tak boleh nak menulis peranan. Kita hanya kena tulis A, B, C dan D. Okey ya? Baik. Perlu ingat. Seterusnya ialah contoh soalan ke-12. Siapa yang hendak membantu cikgu? Ya, Cik Wisud. Laju Wisud Cik angkat Wisud, tangan. okey. Silakan. Kajian dan menyelidik Sirim Sirim dan ya. Mardi, Mardi. Ya, betul. bimbingan dan latihan Mara Ya, betul. dan IKPN. Baik. Ya, betul. Okey, kita lihat jawapan dia. Bagi soalan ni, kata kekuncinya ialah agensi. Contoh agensi dia dah beri dah. Jadi kamu kena tuliskan contoh agensi itu mengikut kategori bentuk bantuan yang betul. Baik. Pada ruang jawapan. Okey. Yang ni dia dah pun tulis dalam singkatan. Okey. Bagi kajian dan penyelidikan, kita kena tulis Dua jawapan. Sirim. Sirim dan juga Mardi. Baik. Okey. Seterusnya bagi bimbingan dan latihan ialah Mara dan juga IKBN. Okey. Jadi di sini Cik Wisud berjaya mendapat 4 markah. 4 markah. Okey. Tahniah Wisud. Okey. Seterusnya sekarang contoh soalan ke-13 mengenai perkhidmatan dalam bidang tanaman. Baik. Okey, siapa nak membantu menjawab? Siapa nak cuba? Murid-murid di rumah boleh turut sama menjawab. Siapa nak membantu menjawab? Saya cikgu. Siapakah? Okey, silakan. Ainun. Natasha. Ya, silakan Ainun. Nombor 1, menghasilkan inovasi dan teknologi. C, kejuruteraan pertanian. Baik. Ya, betul. Nombor 2, memberi panduan kepada pengusaha. Saya dengar jawapannya B tadi cikgu. Terputus-putus B jawapannya. Khidmat nasihat. Khidmat nasihat. Sama Nombor jawapannya. 3, miliki mesin garan. Peralatan dan jentera. Teknologi, transformasi genetik, pembiakan mikro dan Pengklonan. A, kajian dan penyelidikan. Baik. Ya, betul Ainun ya. Sekarang kita lihat jawapan. Baik. Okey, bagi soalan ni ianya berkaitan tentang perkhidmatan dalam bidang tanaman. Okey, jadi di sini juga padankan dengan menulis A, B, C dan D di ruang jawapan. Okey, jadi bagi menghasilkan inovasi dan teknologi, jawapannya C. Kejuruteraan pertanian. Okey, bagi memberi panduan kepada pengusaha, jawapannya ialah hikmat nasihat. B ya, B hikmat nasihat. Baik. Membaiki mesin peralatan dan jentera, jawapannya D penyelenggaraan. Melibatkan aspek bioteknologi, transformasi genetik, pembiakan mikro dan pengklonan ialah A, kajian dan penyelidikan. Okey, seterusnya kita ke soalan contoh soalan 14. Siapa Cikgu, nak? saya nak cuba jawab boleh? Boleh. Tentu boleh. Saya pun dari tadi menulis nota. Jom murid-murid di rumah kita sama-sama menjawab. Harapnya jawapan kita betul lah ya. Ya. Saya cuba cikgu ya. Yang pertama, soalan berkaitan ciri-ciri usahawan. Meneroka perniagaan baharu, jawapan saya betul. Betul. Mewujudkan produk baharu, saya juga jawab betul. Betul. Yang ketiga, lebih cenderung untuk berniaga bersendirian, jawapan saya salah. Betul. Kemudian matlamat memuaskan kehendak dan keinginan pelanggan, saya tulis di sini betul. Betul. Baik, dan terakhir sekali cenderung kepada keuntungan jangka panjang, betul. Ya, betul. Kita semak cikgu, Kita boleh ya? semak jawapannya. Okey, kata kekunci di soalan ni ialah ciri-ciri usahawan. Tuliskan betul pada ciri yang betul dan salah pada yang tidak berkaitan pada ruang jawapan. Baik. Okey, jadi di sini tuliskan betul atau salah ya. Baik. Okey, meneroka perniagaan baharu. Okey.
Ianya adalah betul. Mewujudkan produk baharu, betul. Lebih cenderung untuk berniaga bersendirian, salah. Okey, kerana usahawan perlu melibatkan ramai. Betul. Okey, matlamat memuaskan kehendak dan keinginan pelanggan, dia betul. Dan akhir sekali cenderung kepada keuntungan jangka masa panjang, ianya adalah juga betul. Okey, Nisa berjaya dapat 5 markah. 5 markah. Terima kasih Cikgu Malati dalam pada kita berbincang tentang topik kita hari ini iaitu keusahawanan di dalam mata pelajaran tanaman makanan. Kita dah cuba menjawab soalan-soalan contoh yang dikongsikan oleh cikgu. Kita sebenarnya cikgu dah tiba di penghujung kelas kita pada hari ini. Jadi cikgu saya nak minta cikgu berikan sedikit rumusan terhadap apa yang telah kita sama-sama bincangkan hari ini. Silakan cikgu. Okey, subjek tanaman makanan ni dia memberi peluang, mendedahkan peluang kepada pelajar. Baik. Teknik-teknik untuk bercucuk tanam, iaitu kaedah-kaedah penanaman. Baik. Kalau dulu kita fikirkan pertanian tu hanya bercucuk tanam atas batas tanah kan, tapi sebenarnya tidak. Dia ada pelbagai teknik, iaitu ada hidroponik, ada aquaponik, ada fertigasi, dan pelbagai lagi, nutriport. Okey, walaupun tak ada tanah, kita masih mampu untuk menghasilkan sumber makanan kita. Baik. Jadi pelajar-pelajar dalam subjek ni dia sebenarnya mendapat ilmu pengetahuan untuk bercucuk tanam. Baik, Okey. baiklah cikgu. Saya ucapkan terima kasih kepada Cikgu Malati Parkunan dari SMK Tunku Putera Baling Kedah. Juga saya ucapkan terima kasih kepada jurubahasa isyarat kita hari ini, Cikgu Wan Nur Adli dari SMK Ibrahim Fikri Kuala Nerus Terengganu. Terima kasih murid-murid dari SMK Tunku Putera Baling Kedah kerana bersama-sama dengan kami. Murid-murid di rumah, semoga kita bertemu lagi. Saya Nisa K. Terima kasih dan selamat maju jaya. Terima kasih.